adalah edisi kedua yang mana dia adalah satu program sesi open mic. Maksud dia untuk merangkumi perkongsian idea, pengalaman dan cadangan bukan saja daripada panel-panel tapi untuk dikongsikan bersama untuk kita semua dan kita boleh bincangkan macam mana untuk kita dapatkan solusi daripada apa yang diutarakan oleh panel-panel yang ada dalam New Talk pada kali ini. So pada petang ini kita dapat 4 panel yang akan menceritakan tentang topik masing-masing, dan kami di Neosat amat berbesar hati sebab kita ada panel-panel yang terbaik di bidang mereka sendiri. Dan untuk panel yang pertama ni, kalau boleh saya akan perkenalkan, kita jemput Tuan Ayi Ibrahim dulu untuk duduk di pentas New Talk. Santai je. Santai je. Okey. So terima kasih sebab datang pada petang ni. Selamat datang ke Melaka. Kita sebelum itu saya nak mengucapkan terima kasih kepada kita punya penganjur, iaitu Rosino Razali & Co, dan juga pendokong-pendokong utama di Neosat Film Festival ni, iaitu Solvi Kreatif, Sekolah Filem, Rock and Rebel, kalau boleh Kom Jasin ni juga yang telah memberikan space yang terbaik untuk kita lakukan festival kita pada kali ini, dan juga Akademi Bahtia yang juga dah memberi sumbangan, dan sesiapa saja termasuk kru-kru secara tidak langsung, secara langsung, dan semua yang terlibat dalam pembikinan Neosat Independent Film Festival ni daripada awal sampai ke tahun yang ketiga sekarang. So berikan tepukan kepada semua yang terlibat yang telah bertumpu lumus selama ini untuk kita cuba menyediakan satu ekosistem yang terbaik untuk pembikin filem bebas di luar sana. Dan pada petang ni Tuan Ayi Ibrahim ni adalah seorang pengarah animasi, Tuan Ayi. Saya. Okey, dia terbaru ni dia telah melancarkan filem animasi terbaru, iaitu The Pillar of Strength, yang telah mendapat pelbagai anugerah di luar negara. Mostly lah. Mostly doa sebab di Malaysia, okey, kita bertuah pada petang malam ni sebab kalau difahamkan Tuan Ayi akan menayangkan filem tu pada malam ni, pada petang ni. So ini adalah orang kata apa, first premier di Malaysia. So tepukan untuk itu. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Ayi sebab sudi berkongsi full feature film The Pillar of Strength dengan kita di Neosat Independent Film Festival. So selepas daripada tayangan ni mungkin Tuan Ayi akan ada menyentuh sikit pasal apa peranan kalau boleh saya katakan apa penyebaran warisan budaya tidak ketara dalam bentuk animasi. Maksudnya animasi ni dia boleh touch pada semua ramai orang kan, tak kira tua ataupun muda, dan bila kita ada sense of warisan dekat sesuatu filem ataupun animasi tu, dia akan lebih cepat melekat, terutama untuk kanak-kanak lah. So orang kata kita menyebarkan jati diri tu daripada kecil, so dia akan menumbuh sampai ke besar lah. So kalau boleh cerita secara ringkas dulu sebelum kita tayangkan Grand Premier ni The Pillar of Strength cerita sikit lah. Kita tentang apa, latar belakang latar belakang dan juga kata peranan warisan tidak ketara dalam animasi. Okeylah, saya berada dalam industri animasi ini dah hampir 28 tahun. Sejak 1995 mula dengan Masuk Sotorian. Lepas tu terus saya terlibat dengan filem animasi pertama di Malaysia, arahan Pak Hassan Muttalib lah, Silat Legenda. Saya rasa di Silat Legenda saya banyak belajar, saya terbuka dari hati saya untuk melihat cara pembikin filem. Kerana Pak Hassan dia mengajar banyak benda-benda yang sembunyi yang saya rasa sangat deep lah. Saya masih tak terbawa sampai hari sebenarnya. Kerana saya bukan pembikin filem yang 100% core, sebab saya adalah
minat kepada animasi, dan sepanjang saya cuba berdiri dalam bidang animasi pun dia lebih kepada bersifat entertainment kepada kanak-kanak. Maknanya penggunaan nahu filem, bahasa filem tidak ditekankan sangat dalam, sebab saya membuat siri animasi pendek kan, dan untuk entertainment, jadi dia tidak terlalu berat dari sudut macam buat experimental short films for festival, tak ada. Jadi saya kurang belajar di situ. Tapi time to time saya study juga sedikit. Mana yang saya boleh buat, saya buat kan. Jadi bila tiba masanya saya rasa macam saya nak mencuba sesuatu yang baru, mengenengahkan satu idea dalam bentuk animasi. Jadi saya terbitkan short film ni lah, yang pada tahun 2020. Itu pun kerana peluang geran yang diberikan oleh MTech. Ada geran short film, geran animasi siri. Jadi saya cuba, sebab selama ni saya dah buat siri, jadi saya, why not, this is my first time buat animasi short film lah, animasi pendek. Alhamdulillah daripada geran tu ikut yang mata cukup lah. Tapi pada saya tak kisah berapa peruntukan yang ada, saya buat sehabis baik lah, ikut apa yang saya ada. Dan di awal-awal saya buat idea, dan lepas siap storyboard animatics, orang pertama saya cari adalah Pak Hassan. Saya kena tembak terus. Saya memang kena tembak terus. Jumpa situ lah. Itu kerana saya masih menghormati apa yang dia ada sebenarnya. Untuk saya terus secara jujur, saya tahu Pak Hassan bukan dia adalah bapa animasi negara atas bapa animasi Malaysia, kerana dia yang mengusulkan ataupun yang orang pertama yang membuat memperkenalkan Sang Aceh dan Buaya dan sebagainya. Jadi title bapa animasi itu adalah pada dia. Tapi ada orang yang salah faham kenapa kata bapa animasi, sedangkan dia tahu Pak Hassan sebenarnya kualiti animasi Sang Aceh dia orang boleh bertikaikan. It's not about the quality of animation, it's about he's the first person. Jadi dalam saya buat short film Pillar of Strength ni, saya rasa saya patut jumpa dia kerana dia pun kata hang di untuk short film bukan animasi yang pertama hang perlu tunjuk, tapi dari sudut cerita tu. Jadi yang first tu saya kenalah, storyboard saya memang kena teruk lah. But saya beritahu saya memang tak boleh nak change everything because my level and his level is different. Saya cuma kata saya cuma boleh ubah apa yang saya rasa saya mampu ubah lah. Okay, dan saya tawakal, saya rasa okey, mungkin dalam beberapa short film antarabangsa festival filem mungkin pendekatannya berbeza, juri-jurinya berbeza. Jadi saya usahakan lah. Jadi tahun 2021 siap genap 11 bulan untuk siapkan dalam 7 minit 30 saat lah. Dan alhamdulillah saya pilih selepas saya study cukup apa yang saya nampak, beberapa filem pendek di yang pernah menangi anugerah, kebanyakannya mempertengahkan corak budaya sesuatu masyarakat dan juga konflik keluarga, dan dia yang menyentuh perasaan audiens itu sendiri, dan dia akan relatekan audiens itu untuk melihat apa yang mereka lihat dalam filem itu di-reflect pada diri mereka dalam kehidupan sebenar. Jadi yang tiga poin yang saya letak dalam cerita saya. First kali, tapi yang corak budaya yang pada saya adalah challenging kerana saya fikir saya bagi peluang dekat masyarakat kaum Borneo, Sarawak, kaum Dayak, dan majoritinya adalah Babakan. Dan di situlah saya rasa macam saya punya cabarannya, sebab saya nak kena sebab saya bukan orang Sarawak jadi saya orang Johor Jawa kan, campur Arab mak saya, jadi tak ada kena-mena lah, jauh sangat. Jadi orang ramai tanya, you Sarawakian? Saya kata bukan, memang saya tak ada. Macam mana dia boleh buat cerita macam ni? Okey, sebab saya rasa silat legenda dah penuh dengan hang tuah. Okay? Sejarah hang tuah yang mana dimodernkan dan juga diambil sejarah sedikit hang tuah lah. Lepas tu sebelum tu pun selepas tu pun ada juga saya terlibat dengan beberapa siri yang lain, dan even kalau saya tak terlibat pun pernah juga animasi Malaysia buat cerita bersifat hang tuah lagi di TV3 dulu ada. So saya rasa macam kita ada banyak pahlawan lain yang Malaysia yang tidak diketengahkan. Jadi saya nampak yang Sarawak ni
Salah satu yang saya minat sebab dia ada kandang anak langkau. Sebab saya suka latar belakang askar, jadi saya tengok kandang anak langkau ni dia libat dan dia memang anggota tentera. Lepas tu saya cukup menghormati dan seronok tengok rentap Libau, pahlawan Iban di zaman Raja Amrul dulu. So saya gabungkan, saya tributekan dua nama ni. Saya tidak bercerita tentang kandang ataupun rentap dalam filem saya, tapi saya menggunakan nama kandang dan rentap sebagai saya tribute pada bangsa mereka, bangsa orang Iban. Jadi pada saya, why not? Saya buat satu cerita yang bersifat sebab saya nampak masyarakat Dayak secara keseluruhannya dan secara khusus nampak memang masyarakat Iban lah, sebab dia majoriti kaum Dayak terbesar di Borneo. Patut diberi ruang dan dikenalkan di festival filem di luar negara dalam bentuk animasi. Kalau live action mungkin dah ada sebelum ni kan. Jadi dalam bentuk animasi kurang. Sebab kita nampak apa yang berlaku di barat, Walt Disney, Pixar, dia dah mula nak sedikit-sedikit masuk ke masyarakat kita, ke budaya kita, sebab mereka nak cari idea baru. Jadi mereka nampak Asia ni satu idea baru untuk mereka create dengan cerita. Jadi saya ambil peluang sebelum mereka curi, saya ketengahkan. Sebelum lebih baik orang kata kita lokal sini yang kenalkan dulu kan. Yeah. So daripada semua elemen ni lah yang keluar ada Pillar of Strength. Ya. Lepas tu itulah saya jumpa beberapa kenalan, kebetulan pula kenalan di Facebook, di mana-mana yang saya jumpa memang kaum Dayak sendiri, Iban, mereka sangat bangga atas apa yang usaha yang saya lakukan. Pada mereka tak ada ruang untuk diberi peluang untuk buat macam tu, dan mereka mungkin kekurangan macam mana dalam sudut animasi ni mereka tak tahu langsung, tapi itu adalah budaya mereka. Jadi mereka kata tak apa bang, saya bantu apa yang abang nak, cerita tentang masyarakat dia, kepercayaan dia, dia punya cara dia, kepercayaan turun-temurun dia lah, budaya dia, corak-corak kehidupan mereka. Jadi di situlah saya jumpa seorang ni dan dia bawa saya balik, dia bawa saya ke kampung dia, Lubuk Atu dan apa tu, kampung budaya Sarawak dalam masa 2 minggu 3 minggu sebelum COVID dulu, tutup sepadan dulu tahun 2020 dulu. Jadi itu je masa yang saya ada, yang saya rasa saya dapat kumpul. Dan selepas tu bila saya buat hasilkan filem ni, kami berkomunikasi dan juga dapat restu daripada dia punya Consortium of Iban Sarawak yang mereka juga perlu menilai boleh dan tak boleh, sebab takut melibatkan sensitivity. Jadi apa yang saya cuba ketengahkan adalah dalam filem saya ni adalah kepercayaan dan corak hidup dan juga saya macam saya kata tadi, saya menyentuh tentang konflik kehidupan lah. Maknanya saya melibatkan perasaan seorang anak dengan ayah, tentang hubungan mereka, dan saya comparekan dengan kehidupan sekawan gajah dalam hutan Borneo sendiri, yang mana saya nak audience fahamkan tentang perasaan haiwan sama dia pun boleh merasa kasih sayang. Dan itulah yang anak dia nak, merasa kasih sayang seorang ayah, tapi oleh kerana ayahnya tu seorang pahlawan Iban, ada sedikit rasa bukan bongkak, tapi dia punya kedudukan dia. Jadi dia mungkin terlalu tegas untuk anak dia, jadi dia cuba nak mengajar anak dia tentang jadi seorang pahlawan Iban lah, sebab itu tanggungjawab dia. Tapi at the same time, anak dia juga perlu mengenali siapa diri dia dalam masyarakat dia tu sendiri. Yang itu yang saya cuba sampaikan sepanjang cerita. Sangat menarik. Saya dah tengok yang teaser yang 1 minit tu. Itu pun dah bagi saya, walaupun dia tak ada dialog, tapi dah nampak lah dia punya strength tu daripada awal kan. So kita nak tengok lagi yang full. Hopefully lepas ni kita boleh tengok yang full, InsyaAllah boleh. Dan apa yang menarik Tuan Ayi cakap tadi, yang minta restu daripada Persatuan Iban tadi kan. So bagi saya itulah sesuatu yang sangat bagus, menarik, sebab kalau kita tengok daripada Anunsian Mesir Luar, cerita tentang Mayan ke Aztec ke, even ada yang mereka merubah cerita sesuatu kaum tu
mengikut suka hati interpretasi dia lah. Betul. Dan mungkin kita akan bincangkan lepas ni dengan panel yang lepas ni tentang teraju utama punya peranan. So jadi benda ni memang sepatutnya mana-mana filem pun, tak kira animasi ataupun filem lain, memang patut ada sense yang macam ni lah. Untuk kalau nak buat yang berkaitan dengan budaya, sepatutnya merujuk kepada budaya tersebut lah, supaya kita tak tergelincir daripada apa yang ingin kita persembahkan dan dengan kreativiti yang kita ada kan. So jadi saya rasa kita tak perlu nak bincang lama lagi. Tuan Ibu dah ceritakan tadi asal usul filem ni. Jadi sama-sama kita saksikan lepas ni The Pillar of Strength. So terima kasih kerana datang Neo Talk pada petang ni, dan hopefully akan banyak lagi filem-filem yang sebegini oleh penkarya-penkarya lain. Ya, terima kasih. Kalau saya nak beritahu, dalam filem ni saya mengetengahkan sekawan gajah dan ramai petikai kan. Di Sarawak memang tak pernah ada gajah pun. Itu adalah apa yang orang nampak. Tapi bila di mana saya lebih banyak saya berjumpa dengan kaum-kaum Iban, kaum Dayak Iban yang mana bukan usia kita, yang dah tua-tua, mereka pun tidak boleh mengatakan yang memang tak pernah ada gajah. Kita tak tahu apa yang berlaku 300-400 tahun yang dulu. Okay? Dan mereka ada yang mengatakan memang pernah ada pun, cuma tidak pernah direkodkan. Jadi ramai pertikaian, kenapa letak gajah, kenapa letak buaya, sebab ini menyebabkan Sarawak. Supaya saya tak nak letakkan unsur-unsur ganas dalam filem ni, kerana saya nak letakkan ada unsur-unsur kasih sayang. Jadi gajah adalah kehidupan mereka, kita kena study. Dia hampir kepada kehidupan manusia. Yang itu yang saya cuba nak relate-kan dengan kehidupan manusia bersama dengan haiwan itu sendiri, dan juga alam sekitar yang mereka percaya terhadap dewa-dewa hutan yang ada dalam kehidupan mereka. So, amat menarik, dan hopefully kita akan saksikan selepas ini The Pillar of Strength daripada Tuan Naim Ibrahim. Okay.